Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Komuniti Melayu Islam Champa di Kemboja akan terus dibantu terutama dalam bidang pendidikan dan peluang pekerjaan. Perkara itu menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan dibincang secara lebih lanjut dengan kerajaan negara itu. Antara yang dikenalpasti termasuk pendidikan, teknikal dan latihan vokasional TVET yang dapat mewujudkan tenaga berkemahiran tinggi dalam kalangan masyarakat Melayu Champa yang dianggar seramai 800,000 orang. Perbincangan sama akan melibatkan Menteri Kanan Jabatan Perdana Menteri Kemboja, Datuk Dr. Osman Hassan yang bertanggungjawab dalam hal ehwal masyarakat Islam di Kemboja. Tarikh pembukaan sempadan udara, darat dan laut Malaysia-Thailand dijangka dimuktamadkan dalam pertemuan sulung pemimpin nombor 1 kedua-dua negara di Bangkok esok. Usaha tersebut bagi merancangkan semula aktiviti ekonomi dan pergerakan rakyat kedua-dua negara. Duta Besar Malaysia di Thailand, Datuk Georgie Samuel berkata, satu jawatan kuasa kerja yang dianggotai pihak berkepentingan Malaysia-Thailand akan ditubuh bagi menjayakan inisiatif itu. Antara yang akan difokuskan adalah memperhalusi mekanisme dan SOP bagi mengekang penularan wabak. Beralih ke perkembangan krisis Rusia-Ukraine. Parlimen Ukraine isytihar darurat di seluruh negara susulan ancaman pencerobohan Rusia yang kian meruncing. Keputusan tersebut diluluskan pada hari sama Moskow mula mengosongkan kedutaannya di Kiev. Setiausaha Majlis Keselamatan dan Pertahanan Ukraine, Olesif Danilov, menyatakan situasi kini tidak menentu namun masih dalam kawalan pasukan keselamatan. Perintah darurat terpakai di semua bahagian Ukraine kecuali dua wilayah yang dikuasai kumpulan pemisah di sokong Kremlin. Dalam pada itu, Kesatuan Eropah EU mula mengenakan sekatan ke atas Menteri Pertahanan Sergei Shoigu, Ketua Angkatan Tentera dan Pegawai-Pegawai Kanan Rusia. Ia sebagai tindak balas keputusan Kremlin mengisytiharkan kemerdekaan dua wilayah pemisah Ukraine, antaranya pembukuan aset dan pembatalan visa ke atas Komander Tentera Darat, Laut dan Udara, Ketua Staf Kremlin dan Ketua Stesen Televisyen Tempatan dan Jurucakap Kementerian Luar Rusia. Menurut laporan AFP, perkara sama turut dikenakan ke atas 300 pengamal undang-undang yang menyokong keputusan Presiden Vladimir Putin memerdekakan dua wilayah tersebut. Madagaskar dilanda ribut Amnati dengan kelajuan angin mencecah 135 km sejam. Ia merupakan ribut keempat terbesar melanda negara itu bulan ini. Amnati membadai di sebelah tenggara pulau tersebut hanya 3 minggu selepas berdepan ribut Basirai yang mengorbankan ratusan nyawa. Menurut Pejabat Pengurusan Bencana dan Risiko, hampir 30,000 penduduk di sepanjang laluan ribut tersebut dipindahkan lebih awal sebelum ia berakhir di laut. Panel antara kerajaan mengenai perubahan iklim Pertubuhan Bangsa Bersatu meramalkan kejadian ribut tropika akan semakin kerap berlaku. Ribuan warga Palestin hadir memberi penghormatan terakhir kepada seorang remaja lelaki yang ditembak mati oleh tentera rejim Zionis dalam insiden keganasan terbaru di tebing barat. Remaja berusia 14 tahun itu terbunuh di perkampungan Al-Khadr berdekatan Bethlehem. Tentera Israel mendakwa tembakan dilepaskan ke arah 3 lelaki kononnya cuba melontar bom api ke arah kereta yang lalu lalang. Tembakan mengenai salah seorang daripadanya. Kematian remaja tersebut disahkan Kementerian Kesihatan Palestin. Perkembangan saingan pertama pusingan 16 pasukan terbaik Liga Juara Eropah, Manchester United seri 1 sama ketika berdepan Atletico Madrid. Awal pagi tadi, perlawanan di Madrid menyaksikan gol pembukaan dijaringkan pemain tengah Joao Felix seawal minit ke-7 perlawanan. United menyamakan kedudukan menerusi percubaan penyerang Anthony Elanga 10 minit sebelum perlawanan tamat. Saingan timbal balik kedua akan diadakan di Old Trafford 16 Mac depan. Keputusan lain, Benfica seri 2 sama dengan Ajax.
Beralih ke saingan Liga Perdana Inggeris, Liverpool membelasah Leeds United 6-0 di Anfield awal pagi tadi. Penyerang Muhammad Salah dan Sadio Mane masing-masing meledak 2 gol. 2 lagi jaringan disumbangkan pemain pertahanan Joel Matip dan Virgil van Dijk. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.